Assalamualaikum sahabat. Sekali lagi ya bersama channel Santai Channel. Sekarang jam 1.51 petang. Saya daripada Pening ya. Setelah selesai 3 hari mesyuarat dekat Pening ni, saya on the way lah untuk balik ke Greek. Jadi sementara nak balik tu saya nak share dengan sahabat-sahabat perjalanan saya daripada Pening ke Greek, InsyaAllah. InsyaAllah nanti saya akan isi minyak dan juga singgah solat lah di mana-mana tempat yang bersesuaian. Baik, sebagaimana datang 2 hari lepas, macam tu jugalah nak balik ke Greek masih melalui jambatan lah. Kalau macam dulu ada pilihan, saya ingat saya masa zaman ada ferry dulu, datang masuk ke Pening saya lebih suka naik ferry, masa balik saya ikut jambatan. Itulah. Tapi kali ni memang tak ada pilihan, pergi dan balik memang naik melalui jambatan je lah. Okay. Walaupun sekarang ni jam menunjukkan 1.53 petang, hampir jam 2 petang, lagi 7 minit 2 petang, tapi keadaan di jambatan ni agak padat dengan kenderaan. Jadi saya perlu lebih berhati-hati lah. Nampak sesak sikit jalan tengah hari ni, petang ni. Saya masih berada di atas jambatan Pulau Pinang. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok tu ya, sekarang dah mula sesak, kenderaan mula perlahan. Memang kenderaan agak banyak lah hari ni. Saya tak tahulah apa punca, apa sebab, tapi kenderaan memang sesak. Okey, saya baru saja melepasi jambatan Pulau Pinang. Risau juga, kenderaan banyak betul. Dah mula perlahan dah. InsyaAllah nanti saya akan singgah untuk top up minyak yang ada ni, selain nak solat lah, solat zuhur. Saya mungkin tak singgah makan sebabnya di hotel penginapan saya tadi saya dah makan. Jadi saya nak isi minyak dengan nak solat je lah. Sebab kat hotel tadi tak sempat nak solat sebab dia orang check out sepatutnya jam 12 tengah hari, tapi dia bagi extend sampai jam 1 petang tadi. Tapi belum masuk waktu zuhur lagi. Jadi saya gerak dulu lah. Macam ni lah ya, Pening KL jalan sesak. Saya rasa macam tak kira masa lah kalau di bandar-bandar besar ni. Sebab tu saya suka dekat Greek lagi. Tak jumpalah sesak-sesak macam ni. Okey, saya nak singgah sini, nak isi minyak dulu. Saya tengok nanti kalau ada surau mungkin saya nak solat di sini. Kalau tak mungkin saya akan teruskan perjalanan ke depan sikit lah. Okay, saya rasa saya nak cuci kereta dulu, luar saja. Sebabnya baru saya perasan tengok tu ya, penuh dengan najis burung. Tengok kat belakang pun ada najis burung. Dekat bumbung kereta ni pun penuh dengan najis burung. Mungkin masa saya parking dekat hotel tu, kawasan parking tu ada jaring di atas tempat parking tu. Jadi tempat burung gagak saya tengok. Jadi dia bertenggek kat situ. Penuh saya dapat hadiah daripada burung-burung gagak dekat hotel. Dekat depan, kat tengok tingkap tu nampak, kat tingkap belakang tu. Saya zoom sikit lah, bagi nampak. Tu dia. Dekat bumbung penuh dengan najis burung. Jadi
kebetulan saya lalu dekat Petronas ni tadi, sambil isi minyak, tengok ada pula tempat cuci kereta kan. Nanti tinggal cuci kereta juga. Okey sahabat, tadi pakai air, ni dia orang tunjuk pakai angin pula. Mesin yang sama, dia boleh keluar air, dia boleh keluar angin. Kiri kanan. Okey, Alhamdulillah dah selesai cuci kereta. Saya isi minyak tadi. Saya ingatkan Petronas ni ada surau, tapi tak ada lah. Yang ada cuma tempat cucian kereta. Tak apalah, kita cuci kereta dulu sebelum kita cuci hati, InsyaAllah. Nanti tengok kat depan kau ada tempat yang boleh kita solat, kita solat. Ok, baik, saya terus dululah. Ok, saya baru sampai ke Plaza Tol Kubang Semang. Plaza Tol Kubang Semang. Sahabat ni kawasan sawah ni, tapi tak pastilah dia orang. Nampak macam ada padi tu. Padi pun dah mula menguning. Mungkin tak lama lagi akan menuai lah, menuai padi. Okay sahabat, saya baru sampai ke Shell. Ni kawasan rehat ni, R&R Penanti. Saya ingat saya nak solat dekat depan tu lah. Depan tu ada surau, tak silap saya. Memang ada surau, cuma nak cari parking. Kita singgah solat dulu. Okey sahabat, kita singgah solat dulu di surau R&R Penanti. Macam mana saya sebut sebelum ni, dalam video saya sebelum ni, di R&R Penanti ni, dia ada kemudahan tandas dan juga surau lah. Tapi dari segi kemudahan untuk makan kat sini memang tak ada lah. Kalau bawa bekal boleh makan sini, tapi kalau orang berniaga memang tak ada kat sini. Okey, Alhamdulillah sekarang jam 2.48 minit petang. Saya baru je selesai menunaikan solat di R&R Penanti ni. Dan saya akan meneruskan perjalanan untuk pulang ke Greek. Ramai juga berhenti kat sini. Okey, sahabat, saya melalui Plaza Tol Lunas. Tadi tu saya baru lepas daripada sempadan Pulau Pinang dan Negeri Kedah. Sekarang ni saya dah masuk ke Negeri Kedah melalui Plaza Tol Lunas. Dan akan lepas Lunas saya akan terus masuk ke Kulim lah, melalui jalan biasa. Okey sahabat, sementara saya nak drive balik ni,
lebih kurang kalau ikut anggaran map ni lebih kurang 1 jam lebih lagi lah, 1 jam 20 minit lagi untuk saya sampai ke Greek, insyaAllah. Jadi sementara tu saya adalah topik untuk saya bincangkan dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan pembelian kereta ataupun pemilihan kereta rakyat Malaysia kan. Sebab kita sedia maklum, pengeluar kereta tempatan yang utama adalah Proton dan juga Pro 2. Jadi topik saya yang saya nak bincangkan dengan sahabat-sahabat adalah kenapa orang beli Proton dan kenapa orang beli Pro 2. Tak kisahlah, dia sebut Proton ni dia banyak lah dia punya jenis dia. Persona, ada apa Proton X50, X70, Proton Saga, termasuklah macam saya sendiri ni Proton Saga Premium S. Persoalan dia kenapa orang beli Proton dan kenapa orang beli Pro 2 Beza. Saya cuma nak bagi pandangan lah. Ini pandangan ni adalah pandangan secara peribadi lah, bukan mewakili peminat-peminat Proton ke ataupun mewakili peminat Pro 2 dan sebagainya. Cumanya ini adalah pandangan peribadi saya. Kalau ada orang katalah Proton ni dia lebih murah berbanding dengan Beza. Contoh kalau macam Proton Saga Premium S ni on the road 46,000, termasuk dengan insurans dia lah kan, berbanding dengan Pro 2 Beza yang lebih mahal, sehingga mencecah 50k untuk variant yang advance lah. Saya pernah terbaca lah ada komen daripada salah seorang pengguna YouTube. Dia komen dekat channel lain. Dia kata pembeli Proton ni sebab dia tak mampu untuk beli Pro 2 Beza, sebab perbezaan harga tadilah kan. Tapi pada saya lah, secara peribadi, orang beli Proton ataupun orang beli Beza ni, dia bukan soal itu kan keutamaan lah. Sebab ada orang dia beli kereta Proton ataupun kereta Pro 2 ni, kadang-kadang kereta pertama bukan untuk mereka, tapi pertama untuk anak. Contohlah ada anak yang masih belajar kat IPT, jadi tak perlulah dia orang nak beli yang mahal. Kalau kata Proton pun, kalau yang standard pun dah memadai dah, tak perlulah nak beli yang premium ataupun apatah lagi yang Premium S ni. Begitu juga dengan Beza. Ada ibu bapa yang belikan kereta sebab itu minat anak mereka lah, yang mana belajar IPT, sama ada nak beli Proton ataupun Pro 2. Itu biasanya ibu bapa ni ikut je lah kehendak anak kan. Sebab ada pembeli ni dia minat luaran, ada pembeli dia tak minat sangat luaran, tak kisah rupa macam mana kan, minat bentuk dalaman. Jadi terpulang pada masing-masing pembeli. Berbalik pada harga tadi, kalau kata ada setengah pengomentar atau pengkomen yang dekat YouTube kata orang yang beli Proton ni sebab terutama Proton Saga ni lah, yang variant yang level entry ni, dia beli Saga sebab dia tak mampu nak beli Beza. Ni saya nak betulkan lah persepsi ni. Bukan orang beli Proton Saga ni sebab dia lebih murah, dan orang beli sebab kurang kemampuan untuk membeli Pro 2 Beza. Ini kurang tepat lah. Sebab saya nak bagi contoh diri saya sendiri lah. Selain daripada Proton Saga Premium S yang saya beli ni, saya ada juga beberapa kereta lain lah. Bukannya kereta ni kereta utama, tapi ada kereta-kereta lain yang saya guna untuk keperluan saya lah. Sama ada keperluan saya dan juga keperluan keluarga lah. Sebab ada orang yang beranggapan dia mampu untuk membeli Pro 2 Beza contoh kan, tapi dia buat full loan 9 tahun tanpa sebarang deposit. Jadi macam saya contoh pula, saya punya down payment hampir 16,000. Jadi bulanan saya cuma 300 lebih. Untuk kereta yang saya pakai ni, Proton Saga Premium S, berharga 46,000 on the road. Saya bayar deposit hampir 16,000. Sebulan hanya 355 untuk tempoh 9 tahun juga. Berbanding dengan orang yang beli kereta Beza
tapi dia buat full loan tanpa sebarang deposit. Saya rasa mungkin mencecah 600 lebih kot dia punya bayaran bulanan. Kemudian faktor yang kedua pula, kebanyakannya lah komen-komen yang saya baca, antaranya menyebutkan Proton Saga ni dia punya minyak lebih lah, penggunaan minyak lebih kuat berbanding dengan Pro 2 Beza. Itu memang saya tak nafikan lah. Memang di segi penggunaan minyak, Pro 2 Beza dia sebenarnya lebih jimat lah berbanding dengan Proton Saga. Cumanya berbanding dengan dua situasi yang saya nak sebut ni, saya bayar down payment tinggi, bulanan saya rendah 355, berbanding dengan mereka yang beli Pro 2 Beza, buat full loan 9 tahun, mungkin bayaran bulanan dia mencecah 600 lebih. Perbezaan dekat situ dah hampir 300 perbezaan bulanan. Jadi saya dari segi logik dia, macam saya bayar 350 sebulan dan saya boleh berjalan, mungkin dalam sebulan tak sampai pun 300 duit minyak. Berbanding mereka yang buat full loan, beli Pro 2 Beza, mereka bayar hampir 600 lebih. Itu belum berjalan. Maksud saya, kereta tu parking kat rumah pun dia tetap kena bayar dekat bank 600 lebih. Tu belum masuk kos dia berjalan. Minyak nak kena isi juga kan. Jadi berapa anggaran kos sebulan untuk sebuah kereta Pro 2 Beza berbanding dengan Proton Saga yang saya beli. Itu cuma nak ajak sahabat-sahabat fikir secara logik lah. Dia ada pro kontra lah, maksud dia ada kurang di sini, ada lebih di sana, ada kurang di sana, ada lebih di sini. Jadi kita kalau nak beli ni ikut pada keperluan kita lah, ikut pada minat masing-masing, ikut pada kemampuan masing-masing. Jadi tak ada salah pun. Yang beli Proton Saga ni pun tak ada salahnya, yang beli Pro 2 Beza pun tak ada salahnya. Masing-masing minat, masing-masing kemampuan. Okey, faktor yang seterusnya dari segi ketahanan, sebab banyak yang mendakwa Pro 2 Beza lebih tahan, lebih tahan lama lah, lebih lasak enjinnya. Benda ni pun subjektif sebenarnya. Sebab tahan dengan tak tahan ni sebenarnya bergantung pada cara kita mengendalikan kenderaan tersebut lah. Kalau kita sedar yang kita bawa kereta ni bukan kereta mahal, bukan kereta sport, kita bawa lah secara yang sepatutnya. Kalau kita lenjan, orang kata istilah dia lenjan, bawa orang kata sentiasa nak bawa laju, nak rushing apa semua, saya rasa bukan sekat kereta Proton Saga saja, kereta apa-apa pun kalau kita, cara pemanduan kita yang macam tu, memang akan merosakkan enjin lah. Ini apa yang saya bersembang dengan beberapa pemain lah. Dia sebab contoh saya sendirilah, saya ada, selain Proton Saga ni, saya pakai Proton Wira. Usia dia dah 23 tahun, tapi sampai sekarang still okay, tak pernah overhaul, masih lagi original, dan masih lagi orang kata masih lagi tip top lah. Jadi bergantung pada cara kita memandu dan cara kita melayani kereta kita lah. Contohnya dari segi maintenance, dari segi servis, sepatutnya setiap waktu cukup time kita nak kena tukar minyak hitam, nak tukar minyak gearbox, kita kena tukar minyak gearbox. Jangan nak orang kata bawa pandai tapi nak melayani dia, nak servis dia tak pandai. Itu saya rasa bukan sangat kereta Proton saja, rasanya BMW, Mercedes pun ataupun jenama Jepun yang lain pun akan rosak juga kalau kita tak jaga dengan sebaiknya. Keempat lah, ini pada pandangan saya lah. Contoh resale value. Resale value ni maksudnya nilai kita jualan semula, nilai kita nak jual semula. Orang kata Proton ni dia akan jatuh harga, manakala yang Pro 2 dia maintain harga. Jadi ini memang saya tak nafikan lah. Dia sebenarnya pun melibatkan persepsi juga. Bila persepsi suatu kereta tu tidak begitu baik, tak positif ataupun persepsi yang negatif, jadi dia punya pandangan pasaran pun mengikut sama negatif. Jadi itu memang saya akui. Dari segi penurunan ataupun dari segi harga jualan balik, Proton ni memang
taklah setinggi ataupun sebaik harga jualan semula Pro 2 Beza. Tapi kena ingat sebab kita beli kereta hari ni bukan kita nak jual hari ni atau esok. Mungkin ambil masa yang lama kan. Jadi terpulang lah, berbaloi atau tak baloi, harga jualan semula tu bergantung pada pandangan masing-masing lah. Kalau beli kereta dengan niat untuk jual semula, saya syorkan memang lebih baik lah kalau kata sahabat-sahabat ambil Pro 2 ataupun jenama-jenama Toyota atau Honda lah, yang sama level dengan Proton Saga ni. Tapi kalau semata-mata nak pakai, boleh maintain untuk tempoh masa lama dan tak ada hasrat untuk jual, tak ada salahnya lah kalau kata sahabat-sahabat nak beli Proton Saga ni. Okey, untuk yang terakhirnya saya mengajaklah sahabat-sahabat mana yang menonton video saya ni, sama ada mereka peminat produk daripada Pro 2 ataupun peminat daripada Proton Saga, Proton, tak perlu nak membanding-bandingkan minat masing-masing. Sebab kita beli ni sebab semua ada sebab. Macam saya beli Proton Saga Premium S ni ada sebab saya yang sendiri. Bagi mereka yang membeli Pro 2 Beza ataupun sekarang ni dah ada keluaran Azia yang baru pun ada sebab masing-masing. Jadi tak ada salahnya dan tak ada betul semua. Kalau salah bukan salah semua, kalau betul pun bukan betul semua. Jadi masing-masing ada sebab, ada reason untuk beli kenderaan masing-masing. Nak bergantung pada kesesuaian dan minat. Sebab bila dia nak beli kereta, dia dah fikir dah apa selepas dia beli apa akan jadi. Dari segi mungkin dia fikir dari segi kewangan dia macam mana, maintenance macam mana, semua tu dia dah study dulu sebelum beli. Jadi kalau kata kawan kita ada sahabat kita yang beli Proton ataupun beli Pro 2 Beza, tak perlu kita nak petikai. Sebab duit dia sendiri dan minat dia sendiri. Dia tak pakai pun duit kita kan. Jadi bila dia beli tu maksudnya ada sebab. Ada sebab dia sendiri yang mungkin dia tak boleh nak explain kat kita, tapi dia ada sebab dia sendiri. Jadi kita kena hormati dan hargai prinsip masing-masing. Dan di kesempatan ini juga saya menyerulah sahabat-sahabat saya, sebab banyak sangat saya tengok komen-komen yang negatif, sama ada daripada peminat Pro 2, daripada peminat Proton yang ada di kat YouTube yang lain. Saya tengok channel lain ada yang statement yang kecam-mengecam. Jadi pada saya tak perlulah. Sebab kita patutnya sebagai rakyat Malaysia, kita kena berbangga dengan produk kita sendiri. Sebab saya nak bagi contoh lah, macam negara Jepun, dia ada Honda, dia ada Mazda, Suzuki, dia ada Nissan dan sebagainya. Banyak produk dia, tapi mereka tak bergaduh macam kita. Sebab tu dia punya industri kenderaan dia makin berkembang. Sebab dia support antara satu sama lain. Ini yang perlu kita belajar lah. Sebagai orang Malaysia ni, patut kita kena support produk kita. Soal kata yang tak suka Proton sebab itu sebab ini, tak payah beli Proton, belilah produk Pro 2. Yang tak suka Pro 2 pula kata macam tu, macam ni, tak suka tak apa, belilah Proton. Jadi kita saling, orang kata saling memahami, saling menghormati kehendak dan keperluan masing-masing. Yang penting kita punya industri automotif ni berkembang dengan lebih baik kan. Sebab kena ingat, kalau kita nak kecam sesuatu produk sampai kalau boleh kalau sampai tutup pun tak apalah, kilang dia. Peminat A tutup, peminat B, kalau boleh sampai kilang B pun tutup. Jadi di sini sebenarnya impact dia besar. Selain daripada ekonomi negara, ekonomi rumah tangga pun akan terjejas. Sebab kita kena fikir berapa ramai pekerja-pekerja di kilang Proton, berapa ramai pekerja kita di kilang Pro 2. Itu semua peluang pekerjaan. Kalau kata kilang-kilang ni terjejas, ditutup dan sebagainya, saya rasa banyak pengangguran akan berlaku. Jadi kerugian lah bagi kita. Sebab kita kena ingat, kalau kita tak suka pada produk Proton pun, berapa ramai saudara mara kita yang ada bekerja di dalam kilang Proton. Kalau kita tak suka produk Pro 2, kita kena ingat berapa ramai orang kampung kita ataupun kawan-kawan kita yang ada juga bekerja di Pro 2. Jadi pada saya, lebih baik kita saling sokong menyokong. Tak perlu kita nak kecam mengecam. Ini sebab saya ulasan sajalah berkenaan dengan topik ni. Sebab perkara ni memang ada. Saya tengok dekat channel YouTube, banyak sangatnya yang kecam mengecam. Pada saya tak perlulah. Kalau boleh kita hentikanlah.
lebih baik kita saling menyokong. Itu lebih baik. Okey sahabat, saya rasa saya punya video mungkin setakat ni saja. Saya tak nak panjang-panjang. Saya tak adalah nak rakam sampai ke gerik macam mana biasa. Cuma topik tu lah yang saya nak bincangkan dengan sahabat-sahabat. Kita sebagai rakyat Malaysia patut kena support, kena sokong lah produk kita sendiri. InsyaAllah kalau kita betul-betul sokong produk kita, satu masa nanti kalau bukan generasi kita pun, mungkin generasi anak cucu kita akan menikmati produk yang lebih berkualiti lah daripada keluaran daripada Pro 2 maupun Proton. Harapan saya sebagai rakyat Malaysia, saya harap kedua-dua syarikat automotif ini berkembang maju dan dapat menghasilkan produk yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi saya minta sahabat tinggalkan komen. Mungkin sahabat-sahabat ada pandangan masing-masing, sama ada bersetuju atau tak, tu terpulang pada pandangan sahabat-sahabat lah. Itu saya secara peribadinya macam tu lah. Maksudnya masing-masing ada minat, ada kehendak, dan kita perlu saling menghormati lah antara satu sama lain. Okey. Assalamualaikum dan terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe saya punya channel untuk saya hasilkan video yang lain lah. Okey, terima kasih.